Okey. Soalan 1. Ajar 1 menunjukkan antaboloid yang dilukis pada satah chartes. Okey. So kita ada bentuk kita ada 3 garis lurus di sini. Right? Kita ada 3 garis lurus, iaitu yang pertama kita ada garis lurus yang mempunyai persamaan dia y sama dengan 1/2 x tolak 4. Y sama dengan 1/2 tolak 4 tu dekat sini. Ni garisan dia. Ni garisan dia. Y sama dengan 1/2 x tolak 4. Dan kita ada lagi persamaan dia, iaitu x tambah y sama dengan 6. So x tambah y sama dengan 6 adalah garisan di sini. Okay, kita ada garisan dia. Right. So satu lagi kita ada garisan menegak ni. Okay, kalau garisan menegak, persamaan dia akan jadi apa? Okay, kalau menegak, garisan dia atau persamaan dia adalah x sama dengan 2. Sebab dia bersilang pada 2, so x sama dengan 2. Okey, kalau dia menyilang, contohnya kat sini kita ada paksi y dan paksi x. Ini menegak kan? Menegak pada paksi x kan? Okey, kalau dia melintang je ni. So yang ini adalah y sama dengan, kalau katakan ni adalah 4, so y sama dengan 4. Depend kepada soalan. Kalau ini dia bersilang pada 2, so x sama dengan 2. Kalau menegak. Kalau melintang, mengufuk, so y sama dengan 4. Ikut sesuai dengan soalan. Kalau kat sini 6, ni y sama dengan 6 pula. Depend kepada soalan lah. Cuma kalau melintang y, kalau menegak x. Okay? Right. So, dari sini nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakdirkan kawasan berlorik tersebut. So, kalau kita tengok kawasan ni, right? So, mula kita check dulu. Kita ada y sama dengan 1/2 x tolak 4. Okay. So, okay. Sebelum tu, cikgu nak minta awak lukis dulu gambar ajar ni. Ambil kertas kosong, lukiskan gambar ajar tu dengan persamaan dia. Sama. Okay, kalau dah print, bagi tahu cikgu dah siap lukis, bagi tahu cikgu.
Okey, dah siap belum? Dah siap dah? Suara ke tak dengar? Dah. Okey. So kita tengok soalan ni. So kita ada 3 persamaan. Yang pertama, kita ada y sama dengan 1/2x tolak 4. Okey. Mula tulis dulu. Y sama dengan tu tak payah tulis. Tulis 1/2x tolak 4. Okey. So y sama dengan 1/2x tolak 4 adalah answer dia ni. Kan? So satu. Okey, loraikan dia. Loraikan dia kat bahagian atas ataupun bahagian bawah garisan dia. Loraikan kat atas ke kat bahagian bawah? Ni, dekat anak panah yang atas ke yang anak panah bawah? Tak dengar je. Yang atas. Yang atas. Okey. Kalau yang atas, kita buat yang ni. Lebih besar. So, Y lebih besar atau sama dengan. Kenapa ada tanda bawah tu? Sebab garisan dia bukan garisan putus-putus. Okey. So, kalau garisan putus-putus, kita buat dia tak ada tanda. Kalau garisan bersambung, Y lebih besar atau sama dengan 1/2x tolak 4. So, aku ambil persamaan ni je dulu. Okey, cuma gantikan dia punya sama dengan tu. Dengan lebih besar atau sama dengan. Okey, yang kedua kita ada x tambah y sama dengan 6. Okey, sama dengan tu buang dulu. Okey, garisan x tambah y sama dengan 6 adalah di sini. Okey. Ya. Okey, garisan dia dekat bahagian bawah ataupun bahagian atas garisan tu. Bawah. So, kalau bawah dia punya tu kurang. Okey. So, kurang. Tapi dia sambung kan? So, garisan bersambung kita ada tanda bawah. Okey, kita tanda bawah. So, x tambah y kurang atau sama dengan 6. Okey, kita tengok garisan menegak tu. Tadi cikgu cakap kalau garisan menegak dia adalah x. Okey, x sama dengan 2. Sebab dia bersilang pada x sama dengan 2. Okey, kita tengok sini. X dia, garisan x dia.
Garisan A dekat kat sini. Okey, dia belah kanan ke belah kiri? Kanan. Kanan. Okey. So, kalau belah kanan, kita gantikan sama dengan tu dengan lebih besar. Tapi kita tak ada tanda bawah sebab garisan dia garisan putus. So, X lebih daripada 2. So, kalau dia tanya, nyatakan ketiga ketaksamaan yang mentakdirkan kawasan berlori itu. So, yang inilah dia punya ketaksamaan dia. Okay. So, awak just tulis Y lebih besar atau sama dengan 1/2X tolak 4. X tambah Y kurang atau sama dengan 6. X lebih besar daripada 2. Deh, Amirul. Boleh. Okey. Kita pergi tengok soalan nombor 2. Okey. Cuba okey, Amir lukis dulu bentuk kuboid tu. Lukiskan ni. Lukiskan kuboid tu. Okey. Lukiskan tu. Dah lukis, bagi tunjuk dulu. Dengan garisan dia garisan warna hitam ni. Dah, okey dah. Okey dah. Okey. Okey, kita baca soalan dia. Ajar 2 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Okey. Sebatang kayu diletakkan di dalam kotak berkenaan bagi membentuk satu garis BE. Garis warna hitam tu lukis kan? Warna hitam ni. So yang ni, garis warna hitam ni, BE. Ada kan? Awak lukis kan? Okey. So, dia cakap diberi bahawa AF sama dengan DE sama dengan BG sama dengan CH. Okey, AF mana? AF ni. AF yang tegak ni. Okey, AF, DE, BG dengan CH. So, BG dia 40 cm. Okey. Panjang AB ialah 2 kali ganda CCAF. AF dia bagi kat sini adalah 40. So panjang AB adalah berapa?
Okey, AF 40. Dia cakap AB 2 kali panjang AF. So, berapa panjang AB ni? Yes, 80. So, 80 cm. Okey. So, dia dapat 80 cm. So, yang pertama, dalam soalan tu, manakala GH adalah 3/4 daripada sisi DE. GH adalah 3/4 daripada DE. Okey. GH mana? GH ni. Okey. GH. Dia cakap 3/4 daripada DE. So, 3/4 darab 40. So, dia dapat apa dia? Kalau 3/4 daripada 40. Berapa Mira? Tiga per 4 daripada 40 berapa? Dapat. Ni, 3/4 darab dengan 40. Yes, 30 cm. Kenapa malu-malu dengan aku? Okey, so kat sini 30 cm. Okey. So, A. Namakan sudut di antara garis EB dengan satah CBGH. Okey, macam ni kita nak buat ni. Okey, EB ni bulatkan. Okey, EB kita bulatkan sini. E dan B. Okey, bulatkan EB. Okey, dah bulat kan? Okey, lepas tu CBGH ni kita buat pangkah. So, CBGH. Kita ada C, B, G, H. Okay, so kita nak dapatkan nama sudut dulu. Okay, so dalam gambar ajar ni, yang mana ada pangkah dan bulat? Huruf mana yang ada pangkah dan bulat? Awak dah lukis dah? Bulat dan pangkah. Apa? Tak dengar? Tak dengar suara awak? Betul? ECBH. Okey, so nampak kat sini kita ada pangkah. Pangkah pada huruf B. Okey. Letak di tengah-tengah B. Okey. Sebelah B letak E. Okey. E, B. Okey, bawah B ada apa? Ada G kan? Okey, so jawapan dia E, B, G. E, B, G. So kalau dia cakap namakan sudut tu, sudut dia adalah E, B, G. Okey. So kalau kita ambil guys, pemaris, kita sambungkan E ke G ni, kita dapat hasilkan satu segi 3 bersudut tegak. Okey.
So segitiga bersudut tegak. Cuba kejap. Okey, segitiga bersudut tegak di G. So ini adalah E, B. So sudut dia dekat sini. Dekat B. Okey, so kita nak dapatkan sudut dia kan. Okey, BG tadi dia bagi 40. Okey, 40. Tapi EB dengan EG dia tetap ada. Yang kita ada kat sini adalah yang segitiga yang bawah ni. Okey. So kita kena dapatkan segitiga yang bawah tu lah. So segitiga yang bawah tu kita buat okey, label dia adalah E G H. E G H. Okey. So GH kita dah ada 30. EH 80. So kita nak dapatkan EG, panjang EG. So kita kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras. So Pythagoras macam mana? So EG kuasa 2 sama dengan 80 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. So EG sama dengan berapa Mirul? Kira. Cikgu nak bawa kira. Lapan puluh kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Okey, berapa jawapan dah Mirul? Tak dengar. Berapa? Ulang balik. 7,300. 7,300. Okey, tulis kat sini 7,300. Okey, tapi kita tak nak EG kuasa 2, kita nak EG. So EG sama dengan punca kuasa 7,300. So punca kuasa. So kita dapat nilai dia 85.44. So kat sini 85.44 cm. So kat sini pun 85.44 cm. Okey. So kita dah ada dua sisi kat sini, iaitu sisi EG dan sisi BG. Okey. Cuba padam sikit. Ini. Okey. So EG. BG kita dah ada 40. EG adalah 85.44. Okey. So kita nak dapatkan theta dia, sudut di sini. So sudut sini, kalau kita tengok sisi ini adalah sudut sisi pertengahan adalah 85.44. So ni opposite dia. BG dia punya A dia ataupun bersudut bersebelahan dia. So kita tahu
Trigonometri adalah sin, so, ka, toa. Okey, so, ka, toa. Apa tu? Okey, sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse. Cos theta sama dengan adjacent bagi hypotenuse. Tan theta sama dengan opposite bagi adjacent. So kalau kita ada satu segitiga ni bersudut tegak, sekarang sudut sini, di sini theta. So kat sini adalah opposite dia. Ini hypotenuse dia dan ini adalah adjacent dia. So kita ada so ka tua. Okey, salin dulu yang warna biru ni. So ka tua tu. Okey, dah salin dah. Dan so cah tua tu. Okey. Okey. So kalau kita tengok sini, gambar yang segitiga belah sini, kita ada sudut dia dekat B. Kalau kita tengok sudut dekat B, EG ni dia adalah opposite dia. BG ni dia punya adjacent dia, sudut sebelah dia. EB ni adalah dia punya hypotenuse. Right. So kita ada O, kita ada A. So yang mana dalam sin, cos dengan tan tu ada O dengan A saja. Okey, dalam sin, cos dan tan yang awak salin tadi, yang mana ada O dengan A? Sin, cos atau tan? Ha? Tak dengar? Cakap je. Ha? Tak dengar Amirul?
Mirul. Apa jawapannya? Sin, cos dan tan. Hello, Mirul. Okay, so kita guna tan. Tan. Tan theta sama dengan opposite bagi adjacent. So tan theta sama dengan 85.44 bagi dengan 40. So tan theta sama dengan apa? 85.4 bagi 40. Berapa dah? .136. Okey, 2.135. Okey. Sama dengan 2.135. Tapi kita tak nak yang ni. Kita nak tan. Kita nak theta. So, theta sama dengan tan kuasa negatif 1. 2.135. So, macam mana nak buat tan negatif 1 tu? Okey. Tekan dekat calculator. Okey. Tekan shift. Tekan shift. Tekan tan. Dia akan jumpa bentuk dia ni. Jumpa tak? Okey, masukkan 2.135 yang awak ni nak buat tadi. Okey, berapa jawapan dia tu? Berapa jawapan ni kan? Okey, 64.9 darjah. 64.9 darjah. Okey, 64.9 darjah. Okey, itulah sudut dia. Hitungkan sudut ni yang bahagian B ni. So, 64.9 darjah. Boleh tulis dulu. Okey, masalah. Okey. Okay.
Mak awak dekat mana? Amirul, mak awak mana? Puan, saya nak call Puan. Nak call? Apa yang bahan yang saya bagi tu pun tak screen ni. Yang Johor, dia Johor Kedah Kelantan. Oh, tapi itulah dia. Tu lah sebab kalau buat print lagi better kot. Sebab dia macam, yelah kadang dia nak kena tulis balik, kena salin balik soalan tu susah sikit. Boleh tapi dia lambat sikit lah jadinya. Dia printer kat rumah dia. Oh, Ibn Nabil. Oh. Oh. Oh, printer ada, Ibn tak ada lah. Ini pakai yang printer yang mana, yang pakai laser jet je. Yang biasa punya pakai ink je kan? Ink habis. Aduh. Itulah bila besok nak buat besok ke? Tak, apa tu, itulah nak buat kelas boleh, tapi itulah dia macam dia tak nak bagi feedback. Dia punya suara tu dia simpan je. Dia boleh bagi feedback, tapi bila kita tanya baru dia cakap. Okay, baik. Okay, tak apa kalau macam tu besok saya di kelas. Kalau buat malam boleh. Okay. Okay, bye. Okay, kejap. Saya sambung ni.
Okey, Amirul. So, kita sambung soalan nombor 3. Okey, sebelum tu salin dulu soalan nombor 3 tu boleh tak? Salin dulu soalan nombor 3. Okey dah salin dah soalan dia. Okey, suatu darah P bergerak sepanjang satu garis lurus yang melalui titik tetap O. Okey, lajunya V meter sesaat diberi oleh V sama dengan 11 tambah 5T tolak 2T kuasa 2. Okey, di mana T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan kosong. So dia dah bagi persamaan dia iaitu V sama dengan 11 tambah 5T, okey, tolak 2T kuasa 2. So dia maksudnya dia melepasi titik tetap O. Dia minta cari masa apabila laju dia adalah 4 meter sesaat. So maksudnya V adalah sama dengan 4. Okey, V adalah sama dengan 4. So awak gantikan V tu dengan 4. So 4 sama dengan 11 tambah 5T tolak 2T kuasa 2. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, so mudah je. Okey, pindahkan semua yang ada di belah kanan tu, pindahkan ke belah kiri. Okey, yang belah kanan ni, yang belah kanan awak ni, semua pindahkan ke belah kiri. Okey, so mula kita ambil negatif 2T kuasa 2 ni. Kalau negatif 2T kuasa 2, kalau pindah ke belah kiri jadi positif 2T kuasa 2. Okey. Yang kedua kita tengok 5T. 5T positif. Okey. Pindah ke kiri, dia akan dapat negatif 5T. Okey. 11 ni positif. Sebab itu tak ada tanda apa-apa. 11 pindah ke kiri jadi negatif 11. 4 ni tambah. Tapi tambah 4 ni dia tak pindah mana-mana. So tambah 4 sama dengan 0. Okey. So negatif 11 tambah 4. So kita akan dapat 2T kuasa 2
tolak 5T. Berapa ni? Negatif 11 tambah 4. Negatif 7. Negatif 7. Sama dengan sifar. Okey. Apa buat? Ambil kalkulator. Tekan A, B, C. Tekan EQN. Tekan EQN. Jumpa degree. Tekan 2. So, awak akan dapat A dia, awak tekan A dia 2. B dia negatif 5. C dia negatif 7. Okey, X pertama dapat berapa? X pertama dapat berapa? Jom. Berapa jawapan dia? Tak nampak. Apa jawapan dia? Macam mana? Macam nak buat? Kita buat sekejap Okey. Okey, bermula tekan mod. Tekan mod. Mod. Oh, awak punya salah tu. Tekan balik mod. Mod. Sampai awak jumpa ni. Okey. Nampak tak ada EQN kat sini? Tekan 1. Okey, dia tulis unknown kan? Okey. Okey, jangan tekan lagi berapa nombor. Tekan yang dekat anak panah ni. Tekan kanan. Okey, dia membawa awak tulis kepada degree. Jumpa tak degree? Okey. Tekan 2. Awak akan jumpa ni. A je. Kan? Okey. A tu masukkan 2. Okey, tekan 2. Sebab ada A kita kat sini 2 kan? Dekat dalam soalan 2 kan? Okey. Tekan 2. Sama dengan. Okey. Lepas tu ada B tanda soalan. Okey. Tekan negatif 5. Negatif 5 sama dengan. Lepas tu dia minta C pula. C dia negatif 7 sama dengan. So, X dapat berapa dia? Adakah jawapan dia sama dengan cikgu? 3.5? Okey. Tekan sama dengan lagi. Okey, dapat apa jawapan dia? Negatif 1. Okey. Itulah jawapan dia. So, dia akan dapat P bertulis new P sama dengan 3.5 P sama dengan negatif 1. So, tapi kita yang T sama dengan 1 tu kita reject. So, kita reject. Kenapa?
masa tidak boleh dalam bentuk negatif. So makanya T adalah sama dengan 3.5 saat. Okey, jawapan dia satu je. 3.5 saat. Boleh? 3.5 saat. Amirul. Okey. So ulang balik. Macam mana nak dapatkan EQN tu? Mula kita kena buat apa? Tekan mod kan? Mod sampai jumpa EQN. Lepas jumpa EQN kita buat apa? Tekan satu. Okey. Kalau jumpa unknown, tekan anak panah ke kanan tu. So tekan 2. Okey. So itu cara nak dapatkan dia punya X dia ataupun T dia. Okey, soalan ni. Jawapan dia. Okey. Boleh? Amirul? Okey. So kita buat sampai 3 soalan je dulu. Okey, malam sekarang dalam pukul 8.30 kita sambung balik. Boleh? Alright? Okey. Dalam 8.30 kita sambung balik. Jadi kita buat sejam dulu. Boleh Amirul Alright. Assalamualaikum.